oleh 6 orang anggota jawatan kuasa dan diketuai oleh Datuk Abdul Aziz Ahmad atas perkenan ke bawah duli Sultan Pahang ketika itu. Dalam laporan jawatan kuasa tersebut mencatatkan bahawa Mat Siam pernah bercerita kepada ahli keluarga yang terdekat sememangnya beliau telah ditangkap dan dipukul oleh tentera Siam sehingga pengsan, tetapi beliau tidak mati. Mayatnya kemudian diserahkan kepada Sultan Kelantan ketika itu untuk urusan pengebumian. Walau bagaimanapun, Sultan Kelantan tersebut mendapati yang Mat Kilau belum lagi mati setelah Mat Kilau sedar dari pengsannya. Oleh kerana itu, baginda telah berpakat dengan orang-orang istana supaya menukarkan jenazah Mat Kilau dengan batang pisang yang telah dikafankan dan membebaskan Mat Kilau setelah menasihati beliau supaya terus hidup dalam penyamaran. Sejak itu, Mat Kilau berpindah randah di sekitar negeri Pahang, Kelantan dan Terengganu untuk menyembunyikan identiti sebenarnya kerana bimbang diburu tentera Inggeris. Beliau menggunakan pelbagai nama samaran. Ketika membuat kad pengenalan pada tahun 1948, beliau mendaftarkan dirinya sebagai Muhammad bin Ibrahim. Teh Ibrahim adalah salah seorang adiknya yang juga berjuang bersama-samanya. Tidak diketahui secara jelas mengapa beliau menggunakan nama samaran yang berbinkan adik lelakinya. Sepanjang lebih 70 tahun beliau menyamar, beliau membuat beberapa pekerjaan dan cuma saudara terdekat, beberapa orang kenalan rapat dan anak-anak didik silatnya sahaja yang mengetahui identiti sebenarnya. Beliau telah menyuruh anak-anak murid silatnya bersumpah bahawa mereka tidak akan mendedahkan identiti sebenarnya sehinggalah kubur beliau di kampus nanti. Pada bulan Disember 1969, setelah beliau didesak berkali-kali oleh cucunya, Abu Bakar bin Hassan, dan ahli keluarganya terdekat yang mengenali identiti sebenarnya, maka Mat Siam pun bersetuju untuk mendedahkan identitinya kepada kaum keluarganya yang lain, termasuklah kepada anak-anak kandungnya sendiri. Beberapa hari selepas mesyuarat pertama jawatan kuasa tersebut, tahap kesihatan Mat Kilau tiba-tiba merosot yang menyebabkan beliau tidak boleh bercakap dengan cara yang boleh difahami umum dan pergerakannya menjadi terbatas. Dikatakan perkara tersebut berlaku kerana Mat Kilau telah melanggar sumpah yang dibuat bersama-sama rakan seperjuangannya supaya tidak mendedahkan identiti dan kisah mereka kepada umum. Jawatan kuasa tersebut terpaksa menggunakan cara lain untuk menyiasat perkara tersebut, iaitu dengan cara merujuk rekod-rekod kolonial dan akhbar serta kesaksian rakan-rakan seperjuangan Mat Kilau yang masih hidup ketika itu, memandangkan keterbatasan bagi mereka untuk mendapatkan maklumat daripada mulut Mat Siam sendiri. Usaha tersebut turut mendapat kerjasama daripada pelbagai pihak seperti pihak Muzium Negara, Arkib Negara, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kerajaan Negeri Kelantan dan Terengganu, serta beberapa orang sarjana dari Universiti Melaya seperti Profesor Muhammad Taib Osman dari Jabatan Pengajian Alam Melayu, Profesor Koh Kai Kim daripada Jabatan Sejarah dan Profesor Tang Eng Siong daripada Jabatan Perubatan Ilmu Jiwa. Pada mulanya, kebanyakan sarjana sejarawan tempatan meragui dakwaan Mat Siam tersebut kerana mereka masih belum diyakinkan dengan bukti-bukti kukuh yang konkret. Walau bagaimanapun, mereka tidak menolak bulat-bulat dakwaan tersebut. Profesor Syed Hussein Al-Atas mencadangkan supaya individu tersebut dianugerahi darjah kebesaran Tan Sri jika penyiasatan jawatan kuasa tersebut mengesahkan beliau adalah Mat Kilau, memandangkan kepada jasanya yang besar dalam memperjuangkan kebebasan tanah air. Anggota keluarga Mat Kilau mengesahkan identitinya melalui pengecaman tanda-tanda lahir dan tanda-tanda peluru pada badan sebagaimana yang diceritakan kepada mereka dahulu. Begitu juga ramai golongan tua yang pernah melihat Mat Kilau sebelum kematiannya turut mengesahkan identitinya. Berita tersebut juga menarik perhatian beberapa orang menteri seperti Tun Abdul Ghaffar Babel, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar ketika itu, yang datang sendiri di rumah Mat Kilau di Kuantan dan beramah mesra dengannya. Tiga bukti paling kuat ialah pengesahan daripada 3 orang rakan seperjuangan Mat Kilau yang pernah ikut berjuang bersamanya dahulu yang masih hidup. Mereka ialah Mat Saman bin Sulaiman atau nama samarannya Mat Kelantan dari Kelantan yang dilaporkan berusia 152 tahun, Raja Ibrahim bin Tan Kecil atau gelarannya Pak Yim yang juga dari Kelantan yang dilaporkan berusia 120 tahun, dan Mek Munah binti Saleh dari Terengganu yang dilaporkan berusia 97 tahun. Mereka berempat telah dipertemukan di Dewan Pusat Latihan Pertanian di Kuantan, Pahang dengan diusung oleh saudara mara
kerana ketiga-tiga mereka telah uzur. Dalam pertemuan tersebut, mereka berempat saling mengenali dan menangisi antara satu sama lain kerana mereka terlalu gembira dapat dipertemukan dengan sahabat-sahabat seperjuangan yang telah terpisah selama 3 suku abad. Peristiwa bersejarah tersebut turut disaksikan lebih 600 orang. Laporan lain juga menunjukkan 1000 orang ramai yang berhimpun di dewan tersebut. Beberapa orang juga telah ditemu ramah bagi membuktikan bahawa Mat Siam itu adalah mat kilau. Setelah disahkan, maka pada pukul 10.30 pagi hari Khamis 6 Ogos 1970, Mat Siam diisytiharkan sebagai mat kilau oleh Menteri Besar Pahang yang amat berhormat Tan Sri Haji Yahya Muhammad Seh. Sebanyak 20 kali mesyuarat diadakan sepanjang penyiasatan tersebut. Laporan tersebut juga menyatakan umur sebenar mat kilau ketika itu bukanlah 122 tahun seperti yang didakwa, tetapi sekitar 106 atau 107 tahun kerana ayah mat kilau iaitu Tok Gajah hanya berkahwin dengan Teh Mahada, iaitu ibu mat kilau selepas Perang Saudara Pahang pada tahun 1863. Perancangan Allah adalah yang terbaik. Pada hari Sabtu 15 Ogos, beliau telah dilaporkan berada dalam keadaan tenat. Setelah 10 hari selepas pengumuman pengiktirafan terhadap dirinya dibuat, pada hari Ahad 16 Ogos, kira-kira pukul 6.45 pagi, mat kilau meninggal dunia di rumahnya di Batu Lima, Paya Besar, Jalan Kuantan Gambang kerana keuzuran. Beliau kemudiannya dikebumikan di Kampung Kedondong. Kenduri arwah 7 hari untuk beliau telah diadakan pada malam Isnin 23 Ogos di Masjid Pulau Tawar, Jerantut dan dihadiri oleh kira-kira 1,200 orang. Antara amanat terakhirnya kepada kaum keluarganya ialah jagalah nama baik bangsa dan negara. Sultan Pahang yang ketika itu berada di Johor telah memerintahkan 2 kaki payung kebesaran diraja warna bendera negeri hitam dan putih dipayungkan ke atas jenazah mat kilau. Seluruh negara turut bersedih atas pemergian tokoh pahlawan Melayu tersebut. Ribuan rakyat Malaysia menghadiri upacara pengebumian jenazah mat kilau. Tun Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri ketika itu, turut mengirim ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham. Kerajaan Pahang dan Kerajaan Persekutuan yang merancang untuk mengurniakan gelaran darjah kebesaran kepada beliau tidak sempat berbuat demikian. Begitu juga sebuah syarikat penghematan haji yang pernah menawarkan khidmat pengurusan ibadat haji kepada mat kilau secara percuma tidak dapat menunaikannya kerana mat kilau telah pun terlalu uzur ketika itu. Kesimpulannya, hargailah jasa pengorbanan para pejuang tanah air yang sanggup mempertaruhkan nyawa mereka sendiri kerana tidak sanggup melihat tanah air mereka dijajah oleh kuasa asing yang hanya mengeksploitasi kekayaan hasil bumi kita, kemudiannya dibawa ke negara mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka dianggap sebagai penderhaka dan penjenayah oleh penjajah, tetapi mereka merupakan wira bagi anak watan. Kaji sejarah perjuangan mereka, pelihara warisan sejarah tinggalan mereka sebagai semangat motivasi, warisan negara dan pelajaran untuk generasi muda akan datang. Ribuan terima kasih kepada para pejuang negara. Al-Fatihah untuk Allahyarham mat kilau dan semua pejuang-pejuang negara yang telah terkorban. Moga Allah mengampunkan segala dosa mereka dan kita. Maka, selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63.